InsyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan pada kita pada petang ini untuk kita sama-sama berjumpa sekejap dalam masa yang sikit ini. Saya minta maaf, saya terpaksa ubah masa daripada asalnya 5.30. Saya sebut terpaksa kita cepatkan kepada pukul 4 pun sekarang 4 suku. Saya minta maaf sangat sebab pada hari ini macam-macam berlaku. Antaranya satu program yang akan ada pada malam ini, satu program perbincangan bersama dengan Menteri Yang Berhormat YB KJ, Khairy Jamaluddin. Jadi sepatutnya YBKJ ni akan bercakap dengan Tok Ki dan orang lain lah. Tapi oleh kerana pakar-pakar tak ada, jadi saya terpaksa bersama-sama dengan majlis malam ni lah untuk membantu perbincangan. Dan insya-Allah saya mohon doa lah kepada tuan-tuan. Jadi majlis malam ni sebenarnya majlis yang tidaklah kita rancang dengan betul. Jadi mudah-mudahan Allah bantu kita lah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, pada petang ini sebagai ringkasannya, kita nak mulakan dengan mula-mula kita selawat kepada Rasulullah SAW, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, pada ahli keluarganya, kepada semua mereka yang mengikutinya, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut, sampailah kepada kita dan insya-Allah sampailah ke hari terakhir umat ini. Dan kita memperbaharui amalan kita dengan kita mentajdidkan niat kita supaya niat kita ni ikhlas sentiasa. Dan kita minta supaya Allah menjadikan segala yang ada dalam diri kita ni adalah merupakan perkara yang hanya kerananya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita bersihkan dalam hati kita ni perkara-perkara yang ada, yang ada dalam hati kita selain daripada Allah, kita tak nak, kita buang, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, ada beberapa perkara yang saya nak cuba sentuh pada petang ini, iaitu berkenaan dengan suasana dan realiti yang ada pada hari ini. Semua confused dan keliru. Banyak soalan-soalan sampai pada saya menyatakan bahawa mereka kawan-kawan kita keliru kerana kita melihat banyak orang, ulama-ulama pun dah mula bercakap berkenaan dengan perkara-perkara yang sepatutnya tidak dia bercakap. Kita merasa gharib, merasa asing dengan pandangan kita sendiri. Ada di kalangan ulama-ulama ada yang menyatakan, contohnya Syekh Tuan Guru Syekh Zainul Asri yang telah menyatakan bahawa dia kata boleh ambil vaksin contohnya. Jadi kelirulah kan. Sebenarnya kita tak perlu keliru. Apa yang disebut oleh Syekh Zainul Asri itu sebenarnya ialah berdasarkan maklumat yang ada pada dia. Dia kata vaksin dari Belgium. Saya dengar sikitlah sebahagian daripadanya. Dan sebenarnya saya tak pasti sama ada dia mendapat maklumat yang betul. Sebab setakat ini tidak ada lagi vaksin daripada Belgium, tak ada. Itu tak pasti. Kemudian sekiranya vaksin itu daripada Belgium, tidak ada perkara-perkara yang meragukan seperti khinzir, babi ataupun sebagainya, maka sudah tentulah dia mRNA. Teknologi mRNA sama macam Pfizer yang ada di US, sama. Jadi mungkin ada sesuatu yang terkeliru daripada kenyataan-kenyataan Syekh Zainul Asri ini.
Jadi mungkin kita kena tabayun, kena dapatkan penjelasan. Yang pertama sekali, kita kena sentiasa berbaik sangka dengan semua orang lah. Walaupun orang tu siapa. Kalau di Islam, di ulama', di orang alim, kita kena baik sangka, tak kira siapa pun. Mungkin daripada menteri kita kena baik sangka. Semua kena baik sangka dulu. Selepas tu kita dapatkan penjelasan. Kalau dapat penjelasan, maknanya memang betul. Ini daripada sekian-sekian, kita raikan lah. Dan kalau tidak betul, maka kita kata ada perbezaan pandangan di kalangan kita. So kita bertoleransi, bermaafan. Yang penting jangan berpecah. Yang penting jangan berpecah. Yang penting jangan kita jurangkan lagi jarak antara kita. Walaupun pandangan kita tak sama dengan dia. Dan inilah perkara yang penting. Untuk kita mendapatkan sesuatu, kita kena berhati-hati. Jadi mungkin maklumat yang dapat oleh Syekh Zainul Asri itu begitu. Jadi kita kena dapat penjelasan. Ini soalan-soalan yang ada. Jadi yang pertama sekali, jangan keliru. Yang penting kita kena berpegang dengan fakta. Kita kena berpegang dengan al-haq, kebenaran. Bila kita berpegang dengan kebenaran, insya-Allah Allah akan tunjukkan jalan dan cahaya. Tak kira dengan siapa kita berhadapan. Contohnya kalau kita lihat hari ini, bagaimana orang-orang yang apa namanya, nampak pandai tapi rupanya tak pandai pun. Dan orang yang nampak tak pandai rupanya dia lebih pandai. Jadi kita kena tengoklah, hati-hati. Baik, yang pertama sekali kita melihat orang mula bercakap pasal arus, mengikut arus. Dan kita pun melihat ini ramai majoriti dah mula dah. Sebenarnya bukan majoriti. Saya nak sebut macam ni, sebenarnya bukan majoriti. Tetapi sebenarnya ialah media massa. Media massa dipandai bermain dengan statement-statement orang. Seolah-olah itulah kata-kata semua orang. Seolah semua orang pandangan dia macam itu. Seolah-olah semua orang berpandangan begitu. Padahal baru berapa kerat je. Macam itu kan. Baik. Jadi yang pertama sekali, ketika kita berhadapan dengan keadaan ramai manusia yang tidak bersama kita, kita pegang dengan ayat Allah ini. Nombor satu ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah. Saya tak ingat ayat apa. Rasa ayat 54. Surah Al-Maidah ayat 54. Allah gambarkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahul azim. Jadi surah Al-Maidah, kalau tak silap saya, ayat 54. Dan Allah gambarkan kepada kita pada ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Ini nombor satu, kita pegang, ini pegangan kita dalam keadaan sekarang. Wahai orang yang beriman, may yartadda minkum an dini. Sesiapa di antara kamu yang berpaling tadah daripada agamanya, yang berpaling tadah, yang murtad, yang keluar daripada pegangan Islam, keluar daripada kita kata tidak ikut kebenaran, ikut arus, tidak ikut kebenaran, ikut kepada populariti manusia, tidak ikut hujah, tidak ikut fakta, tidak ikut kebenaran, hanya ikut arus saja. Maksudnya siapa yang berpaling tadah daripada agamanya, murtad, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang dikasihkan, yang ia kasihkan mereka, iaitu satu kaum yang Allah kasih kepada mereka, dan mereka juga mengasihi, menyayangi, menyintai Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sifat mereka? Mereka bersifat ialah bersifat lemah lembut. Mereka bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Jadi dia tak gaduh-gaduh, dia tak cari pasal dengan orang beriman. Ini adab dia. Tanda kita sayang kepada Allah, maka kita akan sayang kepada orang beriman, orang Islam. Maka kita tak kacau. Lidah kita, tangan kita selamat daripada kita kata merosakkan ataupun mencederakan orang Islam. Jadi dia lemah lembut terhadap orang beriman. Jadi sifat kita sentiasa kita kena sabar, berlemah lembut dengan orang beriman, dan bersifat tegas, bersifat tegas dengan orang-orang yang apa namanya, yang kafir, bersifat tegas dengan orang-orang yang kafir. A'izzatin 'alal kafirin.
Jadi azillatin 'alal mu'minin, dia bersifat lemah lembut, dia tidak cari gaduh, dia sabar. Kalau bersisi pahaman, tak sama pandangan, ada perbezaan pandangan, perbezaan mazhab, maka dia bersifat lemah lembut, dia toleransi. Azillatin 'alal mu'minin, dia bersifat lemah lembut terhadap orang yang beriman. Izzatin 'alal kafirin, dan dia bertegas. Syadid, dia bertegas. Bukan makna tegas ni kasar, maki hamun, kita kutuk dia, mencela dia, bukan. Tetapi izzatin 'alal kafirin, ini bertegas dengan pendirian kita. Saya pegangan saya yang ini. Ini fakta saya ni, hak saya ini, saya punya pegangan, maka kita bertegas dengan orang-orang yang bukan Islam. Itu kita bertegas. Saya bersama dengan kebenaran Allah. Saya bersama dengan al-haq. Maka Allah firman tadi, a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka ni berterusan berjihad pada jalan Allah, berjuang pada jalan Allah, tidak takut. Tidak takut. Wala yakhafun, dan mereka tidak takut laumata laim, daripada sebarang celaan. Orang cakaplah apa pun kat dia, dia tetap aku bersama Allah. Aku bersama Allah. Aku bersama Allah. Jadi orang cakap-cakaplah, tak apalah. Orang cela-cela lah, orang maki-makilah. Engkau ni anti-establishment lah, engkau ni anti-science lah, engkau ni anti apa ni, macam-macam anti sekarang ni. Macam-macam anti. Tapi dia kata apa? Apa yang Allah sebut di sini, wala yakhafuna laumata laim, dia tidak takut dengan celaan. Tak takut dengan celaan. Kenapa? Zalika fadlullah. Yang demikian itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un alim. Yang demikian itu adalah merupakan kurniaan Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Allah Maha luas limpah kurnianya dan meliputi pengetahuannya. Jadi kita nak sebut sini, kita berada terus di atas jalan istiqamah, di atas jalan dakwah, jalan tarbiyah, jalan jihad, jalan berada al-haq itu, terus fi sabilillah, dan kita tidak takut, itulah anugerah Allah. Jadi kita nak kena, pertama sekali kita nak kena rasa bahawa kita kena beryakin dengan kebenaran Allah. Sebab ada orang yang keluar daripada jalan Allah ini, ada. Jadi orang beriman, siapa-siapa yang keluar daripada jalan Allah, siapa-siapa yang tidak tetap dengan pendirian dia, maka Allah kata apa? Allah akan menggantikan. Fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Iaitu Allah akan gantikan orang lain yang sayang pada Allah dan Allah sayang pada mereka. Allah sayang pada mereka, mereka sayang pada Allah. Mereka ni sifatnya azillatin 'alal mu'minin. Bersifat lemah lembut. Lidah dia tak menyakitkan hati orang. Tangan dia tak menyakitkan hati orang, lemah lembut, akhlak dia baik. Ini sifat orang yang mendapat anugerah Allah. Dan dia bersifat tegas. Kalau benda tu tak betul, tetap tegas dengan pendirian dia. Ini sifat orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu yang pertama sekali. Maknanya apa pun yang berlaku, kita tetap dengan al-haq. Dan bila kita boleh tetap dengan al-haq ini, kita tetap dengan al-haq, kita rasa tenang. Kenapa kita rasa tenang? Sebab Allah kasih kat kita. Allah kasih kat kita. Dan kemudian bukan saja Allah kasih kat kita, Allah beri kekuatan kepada kita untuk melihat kebenaran yang benar itu benar. Ini satu yang penting. Sehingga akhirnya kita boleh meneruskan perjuangan. Ini nombor satu. Nombor satu, kita kena jangan taradud. Taradud ni apa? Berbolak-balik. Teragak-agak. Taradud. Baik. Yang pertama, kita nak kena yakin jangan berpaling daripada hasutan-hasutan sekitar. Jangan berpaling daripada kesesatan-kesesatan yang ada di sekitar. Kenapa? Kerana orang yang konsisten, yang pegang dengan prinsip tadi, kebenaran tadi, Allah sayang dia. Kalau kita lari, tak mau, kita keluar daripada kebenaran Allah, maka Allah akan ganti orang lain. Kita tak dapat, orang lain akan dapat. Kemenangan Allah dah tentukan untuk orang Islam. Kita akan tak dapat. Baik. Perkara yang kedua, bila berada dalam keadaan suasana-suasana yang ada pada hari ini, kita melihat suasana yang mungkin orang mula benci, majoriti, nampak majoriti seolah media semua dah kongkong, dah
Dah katakan bahawa kita ni macam-macam contohnya. Orang beriman ni macam-macam. Dia orang beriman ni anti-establishment, anti macam-macam anti lah. Negatif. Maka kita melihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kita dalam surah Al-Munafiqun. Iaitu saya petik daripada sebahagian daripada ayatnya, surah Al-Munafiqun ayat yang ke-8, sebahagian Allah gambarkan apa pada kita? Walillahil 'izzatu walil rasul, walillahil 'izzatu walil rasulih walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Jadi Allah gambarkan kepada kita hakikatnya sebenarnya bagi Allah jugalah kemuliaan dan kekuatan itu, dan juga bagi rasulnya, dan juga bagi orang yang beriman. Tetapi golongan yang munafik ataupun golongan yang kafir, yang di dalam hatinya itu kafir, dalam luar ni nampak macam bagus, tapi di dalam hatinya kafir tadi, munafiqin la ya'lamun, mereka tak tahu. Jadi nombor 2 tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan suasana-suasana yang kita nampak macam kita seorang-seorang, kita nampak macam kita tak ramai, orang mula nampak macam kita ni kan lain aja, contoh kalau ada kita rasa macam itulah, ketahuilah cukuplah Allah. Hasbunallah, cukuplah Allah. Cukuplah Allah, di mana kemuliaannya bersama Allah, kekuatan bersama Allah. Wali rasulih, dan juga rasulnya. Wali rasulih dan juga rasulnya. Cukuplah Allah. Hasbunallah. Wali rasulih kata Allah. Juga rasulnya. Walil mu'minin. Dan juga orang-orang yang beriman. Jadi cukup Allah. Cukup rasulnya. Cukup orang yang beriman. Yang mana dengan mereka itulah ada al-izzah. Izzahnya apa? Izzah ni di situ ada kemuliaan. Dan situ ada kekuatan. Cukup Allah. Tak apa orang nak cakap apa, cakaplah. Hati kita tenang bersama Allah, bersama Ar-Rasul, bersama dengan Al-Mu'minun. Jadi kita nak rasa macam itulah. Walaupun kita nampak macam minoriti, tapi sebenarnya majoriti kita sebenarnya. Ini poin kedua. Poin kedua, bila kita rasa down, kita rasa macam-macam, rasa perasaan negatif, kita kata Allah bersama kami. Innallaha ma'ana. Allah bersama kami. Allah bersama kita. Alhamdulillah, cukuplah Allah. Cukuplah kita bersama dakwah Rasul. Cukuplah kita bersama dengan orang beriman. Ini kita pujuk hati kita. Jadi hati kita tenanglah. Tenang balik. Sebab tu kita bincang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah. Cukuplah Allah. Baik. Yang ketiga, poin yang ketiga saya nak sebut pada petang ini secara ringkas lah, insya-Allah sebab nak masuk asar dah. Jangan kita ingat bila kita majoriti kita menang, kita kuat. Jangan ingat bila kita ramai kita kuat. Bila kita ramai majoriti maknanya kita ni betul. Kita ni betul, tak semestinya. Maknanya Allah SWT memerintahkan kita jangan melihat ramai sikit, tapi lihatlah al-haq itu sendiri. Lihatlah al-haq itu sendiri. Allah berfirman dalam surah apa ni? Surah Al-An'am ayat 116, ayat 117. Wa in tuti' aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. In yattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun. Inna rabbaka huwa a'lam may yadhillun an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Ini surah Al-An'am. Apa Allah firman ini? Ini penting. Ayat ini sangat penting. Nak pujuk hati kita. Wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Maka dan sekiranya kamu mengikut, dan jika kamu mengikut menurut kasiran, iaitu majority, kebanyakan daripada orang-orang yang ada di atas muka bumi ini, yudilluka an sabil. Dia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Dan tidaklah lain mereka itu hanyalah berdasarkan pada persangkaan-persangkaan belaka. Mereka tidak lain hanya mengagak-agak saja. Dia kira-kira saja, dia agak-agak saja. Dia ingat dia betul dah.
Selagi betul tu tidak bersama al-haq, al-Islam, daripada Quran, hadis, maka selagi itulah dia tidak betul, dia beragak-agak aja. Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang sesat dari jalannya, dan dialah lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi Allah perintahkan kepada kita, tak semestinya yang ramai itu benar, tapi yang mengikut kebenaran al-haq itulah benar. Jadi kalau ramai orang ikut kan Yahudi dan Nasara. Ramai ikut Yahudi dan Nasara. Majoriti ikut Yahudi dan Nasara. Adakah mereka benar? Tak benar. Jadi sebab tu kita nak tengok siapa yang jadi kepalanya. Siapa yang jadi pemimpinnya? Pemimpinnya A. A tu pula ikut siapa? Ikut Yahudi, ikut Nasara. Sedangkan Allah gambarkan Yahudi Nasara ni tidak akan sekali-kali terima, sekali-kali redha kalau kita tak ikut dia. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kan? Tidak sekali-kali akan redha Yahudi dan Nasara. Itu tidak sekali-kali, sampai bila-bila tak akan redha. Sehinggalah kita ikut dia. Jadi kalau kita tengok siapa pemimpin kita, siapa yang kita nak ikut tu, tak kiralah namanya siapa, gelarannya apa, Tan Sri ke, Datuk Sri ke, Tun ke, ataupun ustaz ke, ulama ke, alim ke, asyikh ke, tetapi di hujung atas tu ada kepimpinan Yahudi dan Nasara. Ada kepimpinan bukan Islam, yang Yahudi dan Nasara, yang digambarkan oleh Allah sebagai musuh. Walan tardha ankal yahud walan Nasara. Kan? Tidak akan sekali-kali orang-orang Yahudi dan tidak sekali-kali orang Nasara hatta tidak akan redha kepada kita sehinggalah kita mengikut mereka. Maka kita tengok pandangan itu bukan pandangan Islam lagi, pandangan orang bukan Islam, musuh pula tu. Maka kita kata walaupun ramai mereka itu, mereka akan menyesatkan kita daripada jalan Allah. Sebab tu Allah gambarkan dalam ayat ini, wa in tuti' aksara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Sekiranya kamu mengikut aksara man fil ard, majority, kebanyakan daripada mereka yang ada di atas muka bumi ini, yudhilluka an sabilillah, iaitu kamu akan disesatkan daripada jalan Allah. Di sini kita lihat bagaimana Allah SWT memerintahkan kita supaya berfikir, menggunakan akal, menggunakan basirah hati, supaya boleh melihat apa yang ada kat depan kita ni al-haq ke batil. Yang ada kat depan ni kita mengikut Islam ke, Quran ke, hadis ke, sunnah, ataupun sebenarnya mengikuti musuh Islam. Musuh Islam. Kita tak perasan. Halus. Kadang-kadang disebut PhD, ada doctorate. Kadang-kadang disebut ada kekuatan-kekuatan yang lain. Kita kata syekh, majlis tertentu. Nampak macam hebat, tetapi rupanya di belakangnya ada Yahudi. Di atasnya ada Nasara. Dan Allah gambarkan walan tarda ankal yahud walan nasara. Maka pada ketika itulah kita nak kena melihat, rupa-rupanya mereka yang ada itu tidak benar-benar membawa kepada kebenaran, walaupun nampaknya Al-Quran dan hadis. Ni kita jangan sedihlah. Jangan sedihlah. Kita kena yakin dengan Al-Quran, dengan hadis tadi, lebih daripada kita yakin manusia. Dan manusia dia boleh berhujah, dia boleh bercakap mengikut nafsu dia. Simple aja tuan-tuan dan puan, simple aja. Kalau panduan dia itu sesuatu yang bukan daripada sumber, daripada orang yang Islam yang adil, termasuk fatwa. Kalau fatwa itu, sumber fatwa itu daripada orang yang fasik, orang yang tidak adil, orang yang kita tahu kefahaman itu bersifat liberal, pluralisme, liberalisme, sekularisme, fahaman itu, keyakinan itu juga berbelah bagi. Kita melihat siapa yang dirujuk tu, orang itu fahamannya pluralisme, fahamannya liberalisme, fahamannya ada mensyirikkan Allah, bid'ah dan khurafat. Maka kita melihat di situ ada unsur-unsur mengikut al-Yahud wan Nasara. Maka ramai orang ikut, kita tak ikut, jangan sedih lah, tak payah sedih lah.
Baik, sebab tu yang keempat, poin keempat saya sebut sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 139. And wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Jadi yang pertama sekali kata Allah berfirman wala tahinu, jangan kamu merasa lemah. Jangan rasa lemah. Orang semua pakat-pakat cakap macam-macam, kita kan tak sama. Jangan rasa lemah. Wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu sedih. Wa antumul a'lau, sesungguhnya kamu itu tinggi. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu itu orang yang beriman. Jadi kesedihan dan kelemahan itu bukan tidak ada bersama orang yang beriman. Sebab apa? Orang beriman ini dia ada Allah bersama dia. Dia ada orang beriman bersama dia. Dia ada Rasulullah, syariat Rasulullah SAW bersama dia. Maka dia tak sedih. Walaupun dia rasa keseorangan. Orang kutuk dia, orang buat cakap macam-macam kat dia. Dia tak sedih. Sebab apa dia tak sedih? Allah perintahkan dia jangan sedih. Jangan rasa rendah diri. Wala tahinu. Jangan kamu merasa hina. Wala tahzanu. Jangan kamu sedih. Ini perintah Allah. Ini perintah Allah ni. Wala tahinu. Seorang mukmin jangan rasa rendah. Jangan rasa hina. Wala tahzanu. Jangan kamu rasa sedih. Wa antumul a'lau. Kamu adalah orang yang tinggi. In kuntum mu'minin. Sekiranya kamu ada iman. Jadi Allah perintah kita jangan sedih. Kenapa kita nak sedih tengok musuh? Tengok orang, jangan sedih. Kita nak kena ada kekuatan supaya kita boleh bimbing dia. Ajak dia. Dakwah dengan dia. Berhujah dengan dia dengan hikmah. Berhujah dengan hikmah. Ajak dia. Berdakwah dengan hikmah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa rendah diri. Rasa diri kamu ni lekeh. Kenapa lekeh? Sebab sikit tak ramai. Kamu bukan ada gelaran-gelaran Datuk Seri, YB dan sebagainya. Lekeh. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu sedih. Ini perintah Allah. Wa antumul a'lau. Kamu tinggi daripada mereka, kata Allah. In kuntum mu'minin. Sesungguhnya sekiranya kamu ini beriman. Jadi yang keempat ini kita nak kena rasa, jangan rasa hina. Kalau dengan orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang musuh Islam, nampak hebat, nampak kuat, duit banyak, semua hebat, jangan rasa hina. Kita kena rasa kita bersama Allah. Walillahi izzah. Bersama Allah. Allah dia mulia. Allah maha kuat. Kita bersama dengan kemuliaan dan kekuatan. Wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kamu rasa hina, rasa rendah. Jangan kamu rasa sedih. Ni kita pujuk ni. Kena pujuk. Sebab tu kalau kita rasa apa, mengadu ke Allah. Ya Allah, aku tak mampu. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, tolong ya Allah. Nabi Musa AS. Nabi Musa AS. Dengan keadaan dia tak pandai bercakap. Dia bercakap sebab lidahnya tak pasih. Dia cakap ada benda-benda yang mungkin kita kata macam tidak sempurna lah. Allah perintahkan pergi jumpa Fir'aun. Jumpa Fir'aun. Fir'aun tu bukan sahaja dia hebat, kaya, pangkat tinggi, semua macam Tuhan lah, dia ngaku Tuhan kan. Dia ada dia punya pembesar, dia penasihat, dia keliling dia ada pakar-pakar yang dirujuk. Nak lawan apa ni dengan Musa alaihissalam. Yang cakap pun mungkin tak hebat macam mana orang biasa. Tergagap-gagap. Lidahnya keras. Tapi apa yang Allah perintahkan, Allah perintah pergi. Izhab, kamu pergi sana. Jumpa Musa, jumpa Fir'aun. Dengan perasaan apa? Wala tahinu wala tahzanu. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu rasa rendah diri. Sebab apa yang ada pada kamu tu tinggi. Apa yang ada pada kamu tu lebih hebat. Lebih mulia daripada musuh kamu tadi. Wala tahzanu. Dan jangan kamu rasa sedih dengan apa yang ada pada kamu itu. Wa antumul a'lau. Kamu tinggi sekiranya kamu beriman. Jadi pergi dengan iman. Kita pergi dengan iman. Pergi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi dengan keyakinan pertolongan Allah bersama kita. Dengan izzah, kemuliaan Allah. Maka pada ketika itu Allah akan tolong kita. Kita rasa kuat lah.
Yang kelima, yang terakhir tuan-tuan dan puan, poin yang saya nak sentuh pada hari ini, sebagai tazkirah ringkas lah, sebab saya nak kena pergi ke Kuala Lumpur pula lepas ni. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang berjuang. Allah bersama dengan orang yang berjuang. Dan Allah bersama dengan orang yang sentiasa berfikir untuk buat baik. Dan orang yang sentiasa berhajat pada kebaikan, yang mendukung kebaikan. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama-sama dengan orang yang nak buat baik. Siapa yang nak buat baik ni? Yang nak buat dakwah, yang nak buat tarbiyah, yang nak buat perjuangan, tingkat tegakkan Islam, iman, nak tegakkan semua. Innallaha ma'al muhsinin. Tengok apa Allah sebut dalam firman-Nya, surah Al-Ankabut ayat 69. Ayat ni boleh pujuk kita. Apa Allah gambarkan? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wallazina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad, berjuang, yang bersungguh-sungguh pada jalan kami. Dibuat kerja sungguh-sungguh, berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh, habis-habisan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nescaya Allah akan memberikan kepada dia hidayah. Allah akan bagi kepada dia hidayah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu bersama-sama dengan orang yang membuat kebaikan. Wa innallah, sesungguhnya Allah SWT ma'al muhsinin. La ma'al muhsinin. Allah bersama-sama dengan orang yang membuat kebaikan. Ataupun orang yang muhsinin ini bukan saja buat baik, tetapi dia memperbaiki amalan dia. Dia memperbaiki amalan dia. Jadi ini kita nak sebut sini, sesungguhnya bila kita teruskan berjuang, terus berjuang, terus buat apa yang kita rasa yang diperintahkan oleh Allah, tingkatkan diri kita, islah diri kita, baiki diri kita, kita bertaubat, kita berzikir, kita berdakwah, dalam rangka dakwah, dalam rangka kita nak cuba carikan membawa, kita kata, hidayah Allah, petunjuk daripada Allah, untuk nak membina kebaikan. Yang penting sekali apa? Bukan saja Allah akan bagi hidayah. Lanahdiyannahum subulana. Allah SWT akan memimpin, membawa dia kepada jalan-jalan yang Allah redha. Yang lebih penting daripada itu, maknanya hidayah tu satu. Pentinglah. Tetapi yang lebih penting, wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama-sama. Allah redha, Allah bersama-sama. Mana hidayah tu datang bersama-sama dengan kebaikan. Orang yang buat baik. Maknanya redha Allah tu, kekuatan Allah, redha Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah bersama-sama dengan orang yang berjuang. Orang yang berjuang. Jadi sebab tu wala tahinu wala tahzanu. Allah kata jangan kamu rendah diri, rasa kamu ni lekeh. Jangan kamu rasa kamu lekeh, jangan kamu rasa kamu rendah banding dengan musuh. Musuh nampak hebat. Semua jentera media dia pegang. Semua jentera kekuatan apa yang ada dia pegang. Kita nampak hebat. Kita tak ada apa. Cakap pun perlahan-perlahan, sikit-sikit. Tak ada kekuatan. Wala tahinu, jangan kamu rasa rendah diri. Wala tahzanu, jangan kamu rasa sedih. Wa antumul a'lau, kamu tinggi, kata Allah, in kuntum mu'minin. Maka apa orang yang beriman itu buat? Orang beriman buat ialah wallazina jahadu, mereka bersungguh-sungguh berjuang pada jalan Allah, tak rehat-rehat, berjuang. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka orang-orang dan orang-orang yang berjuang pada jalan kami, pada jalan Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah akan bagi hidayah pada dia. Allah akan bagi hidayah pada dia. Dan lagi best daripada hidayah itu apa? Bukan saja Allah bagi hidayah, ilmu, petunjuk. Allah akan bagi wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah bersama-sama
dengan mereka yang buat baik. Yang buat baik, muhsinin ni bukan buat baik saja, dia yang memperbaiki amal dia. Muhsinin bukan saja buat baik, kan? Iaitu dia memperbaiki amal dia. Dia dah buat baik dah, dia baiki lagi. Maka Allah bersama-sama. Inilah perkara yang penting untuk kita dapatkan pada petang ini. Ini adalah merupakan janji-janji Allah. Sadaqallahul azim. Janji Allah. Yang mana kalau janji ini kita pegang, kita yakin, baik sangka ke Allah, maka dia akan pujuk hati kita. Dia akan tenangkan hati kita untuk istiqamah di atas jalan perjuangan. Nampak macam kita kalah, nampak macam kita terkena, nampak macam kita terperangkap. Tapi mudah-mudahan apa yang zahir itu tidak akan menjadi kita kata perangkap-perangkap yang jadi dia perangkap kita, dia buat macam-macam. Jadi mudah-mudahan kita tengok bila kita terus Allah jadikan perangkap tu sebagai peluang. Perangkap tu sebagai sesuatu yang boleh membebaskan kita. Dia ingat dia nak perangkap kita. Dia ingat dia nak buat macam-macam kat kita kan. Dia nak perangkap lah, nak macam-macam lah. Rupanya perangkap tu, bila Allah bersama-sama dengan orang yang beriman, bila perangkap tu, rupa-rupanya perangkap tu jadi batu loncatan pula. Jadi batu loncatan untuk kita meningkat lagi satu. Apabila Allah bersama kita. Innallaha la ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang berbuat baik dan memperbaiki amal dia. Muhsinin. Buat baik, baiki amal dia. Tuan-tuan berhormat Allah, insya-Allah dalam sedikit sebanyak yang saya cuba sampaikan pada petang ini. Tuan-tuan renung-renungkanlah, renung-renungkan insya-Allah. Dah masuk asar dah ni. Renung-renungkan dan insya-Allah kita cuba jadikan. Saya cakap tak banyak ni tapi penting insya-Allah untuk kita pujuk hati kita, untuk kita bina kekuatan pada hati kita bahawa izzah pada Allah, izzah pada Rasul, izzah pada orang beriman. Maka kita bersama dengan Allah, bersama dengan Rasul, bersama dengan orang beriman. Perjuangannya, maka Allah akan bersama dengan kita. Maka bila kita pergi tu, berhadapan dengan orang-orang yang tu, kita pergi berhadapan bersama Allah. Hati kita rendahkan diri kepada Allah. Rendahkan diri kepada Allah, kita bersama Allah, maka kita akan diberikan oleh Allah hidayah. Lanahdiyannahum subulana. Allah akan bagi hidayah. Bukan saja Allah bagi hidayah, Allah bersama dengan kita. Innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang buat baik dan yang memperbaiki amal dia. Itulah insya-Allah sikit sebanyak dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan bagi kita, kefahaman untuk kita sentiasa tenang dan sentiasa kita berada dalam keadaan istiqamah dengan amalan kita. Jangan kita keluar daripada jalan perjuangan. Jangan. Walaupun kita rasa macam-macam kita nak kena ni sentiasa kita letakkan pergantungan kita pada Allah. Letakkan harapan kita pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita minta pada Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kekuatan pada kaki kita untuk istiqamah, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah tuan-tuan, malam ni ada satu perjumpaan, ada satu perbincangan di antara Menteri Mufti KJ, YB KJ dengan seorang doktor mewakili pihak kerajaan dan NGO. Yang akan ada ialah Tok Ki, Datuk Nazim, PPIM, dan dia orang minta saya sekali, saya nak pasal benda ni nak tolong lah, niat nak tolong lah, dia nak tolong. Sebenarnya susah nak buat tapi kita minta kat Allah lah. Kemudian insya-Allah akan ada seorang doktor lagi yang mungkin kita akan bersama dengan Dr. Nurul Huda sekali. Dan dengan moderatornya orang yang neutral lah, Faizal. So hajat doa daripada antum semua, doa supaya malam ni kita dapat mencapai beberapa objektif-objektif yang boleh membantu rakyat. Membantu rakyat. Kita bukannya nak minta apa-apa, kita nak minta
supaya pihak kerajaan boleh menimbangkan perkara-perkara yang penting yang rakyat perlukan, yang rakyat amat memerlukan. Jadi doakanlah mudah-mudahan perbincangan pada malam ini membawa satu kebaikan kepada semua orang, kepada pihak kerajaan, kepada pihak rakyat, semua orang dalam keadaan yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat sesuatu yang terbaik lah, yang boleh membantu Islam, membantu dakwah dan tarbiyah, insyaAllah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tangguh, kita baca doa rabitah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa afikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وعمد سهل شهادتي في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, mohon disebar-sebarkan perbincangan kita pada malam ini dan insyaAllah sebarkan untuk pertemuan. Saya akan masuk ke dalam wall saya, pertemuan-pertemuan untuk malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada Islam untuk lebih kuat lagi kepada umat, kepada dakwah dan tarbiyah, insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan pada malam ini barakah sehingga kan boleh memberi kesedaran kepada jiwa-jiwa yang ada kebaikan di dalamnya, insyaAllah. Dan juga memberi kesedaran kepada musuh-musuh supaya musuh-musuh pun lembut hati mereka bersama-sama dengan kebangkitan Islam, insyaAllah. Malam ni pukul 9, insyaAllah. Kita tangguh dengan kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.